Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada kitab kita ni, Wishahul Afrah. Malam ni muka surat 3. Sambungan di muka surat 3. Bab Arkanil Imani wal Islami. Kat tengah-tengah tu. Bab Arkanil Imani wal Islami. Ini bab pada menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal imani. Okey, itu baca dia. Tengok baik elok-eloklah sebab dia tak ada baris. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Orang mukallaf ni maksudnya orang yang akil baligh. Orang yang telah cukup usianya dan dia berakal. Itu dipanggil orang yang mukallaf. Mana-mana orang yang dah akil, yang dah baligh, berakal dan cukup umur, dia dipanggil mukallaf. Maka orang mukallaf ni dia ada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri dia. Sebelum daripada dia mukallaf, dia ini tidak ada hukuman yang diberatkan ke atas diri dia. Sebab mukallaf ni asalnya bahasa Arab kallafa yukallifu taklif. Taklif ni maksudnya memberatkan. Sebab itu dalam Quran disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala la yukallif, tidak memberatkan, illa wus'aha, melainkan kadar wus'aha, kemampuan seseorang itu. Jadi tuan-tuan semua, sebelum daripada dia baligh, maka budak ni dia tidak ada hukum ke atas diri dia. Dia tidak wajib puasa, dia tak wajib semayang, dia tak wajib buat haji dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia belum mukallaf. Okey? Baik. Adapun dosa-dosa yang dia buat pun sama. Dia juga tidak berdosa kalau dia buat dosa. Kalau dia minum arak pun dia tak berdosa. Kalau lelaki dia pakai sutra pun dia tak berdosa. Kalau lelaki dia pakai emas pun tak berdosa. Sebab tu budak dia boleh pakai gelam emas, rantai emas, budak laki-laki. Tapi kalau dah dewasa tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada hukum. Tetapi amalan baik yang dia buat sebelum dia baligh, Allah Ta'ala dah bagi pahala kepada dia. Misalnya budak ni umur 7 tahun, dia semayang dah. Maka dia dah dapat pahala semayang sejak hari itu. Dia puasa, dia dapat pahala puasa sejak hari itu. Dia baca Quran, dia berwirid dan sebagainya, pahala dia dapat. Ni budak-budak dia dapat pahala. Tapi dosa dia tak ada. Dosa Allah Ta'ala mula kira dosa dia apabila dia baligh. Sebab itu anak-anak kita suruh semayang, suruh puasa, walaupun dia tak baligh lagi. Kalau anak kita jawab, tak apa mak, tak puasa saya. Kan budak-budak sekarang dia pandai jawab. Sebab dia tengok TikTok. Mak dia tak tahu, ayah dia tak tengok TikTok. Dia mak, saya tak semayang tak apa, saya belum balik lagi. Kan? Kita bertanya dia, kau tahu ke mana kau balik tak balik? Belum, dia boleh cerita. Sebab dia tengok TikTok. Jadi kita jawab balik kat dia, betul, tak wajib. Tapi
ada dua tujuan kamu kena semayang puasa awal. Tujuan pertama sebagai latihan. Kalau dah tua, balik, umur 15 baru nak start semayang, tak jadi dia. Dia dah kerah. Kan, tak mau dia. Latih awal-awal. Hak latih awal-awal pun dah besar kecundang boleh. Apatah lagi kalau tak latih awal-awal. Ramai budak yang semayang daripada umur 7 tahun. Masuk balik, kecundang, tak semayang. Hak tak semayang daripada awal, risiko nak kecundang lagi lah. Yang kedua, betul, kamu tak berdosa, tapi kalau kamu semayang, kamu dah dapat pahala awal. Akaun bank kamu dah dibuka daripada awal lagi. Macam anak kita lah, tuan-tuan semua, kita buka akaun sejak lahir lagi. Duit tabung haji kat dalam tu. Dia ada duit pada kecil lagi. Beza dengan budak hak besar ni, umur 15 baru nak buka akaun bank. Jadi, lagu mana agak-agak tuan-tuan semua? Siapa yang banyak duit? Kita masuk sikit-sikit duit anak kat akaun anak kita. Umur lahir tu dah buat akaun dah. Jadi, bila dia dah besar, banyaklah duit dia. Berbanding dengan budak ni, umur 15, balik baru start nak buat akaun. Jadi, sikitlah duitnya. Begitu juga pahala. Kalau buat awal, dapat pahala banyak. Jadi anak-anak kita cakap macam tu. Buat awal, pahala dah ada awal. Pemurahnya Allah Ta'ala. Dosa tak tulis, pahala tulis dah. Kalau tulis dosa juga tuan-tuan letih. Budak-budak dah ada dosa. Ini sifat pemurah Allah. Namun begitu, budak-budak, kalau dia buat kesalahan yang membabitkan harta, maka mak ayah dia kena ganti. Dia pergi curi barang orang, dia tak berdosa. Tapi wali dia, penjaga dia kena ganti. Jangan penjaga dia buat pekat badak je, orang pergi minta ganti. Budak-budak mana ada dosa? Memang dia tak berdosa. Tapi ganti tu, bapaknya kena gantilah. Kan penjaga. Kena jaga, patutnya dia tak jaga anak dia tadi sampai pergi curi buah orang. Buah rambutan orang, buah dokong orang, dan sebagainya. Kena gantilah. Macam tu tuan-tuan semua. Dari sudut ganti, kena ganti. Tapi dari sudut dosa, tak ada dosa. Ini pemurah Allah Ta'ala. Orang gila pun sama. Kan? Orang gila pergi pecahkan tingkap rumah orang. Dia baling batu. Tak berdosa dia, pasal dia tak ada akal. Dia bukan mukallaf. Di akhirat besok-besok, Allah Ta'ala tak masuk dia dalam neraka. Tak. Sebab dia gila. Tetapi, wali dia, penjaga dia. Kalau bapak dia ada, bapak dia lah wali dia. Kena ganti. Kena ambil duit dan bayar ganti rugi. Ganti rugi itu kena bayar. Jadi itu dipanggil orang mukallaf. Jadi siapa yang mukallaf, kata pengarang ini, wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf, dan jika ada ia mukallaf itu, sahaya orang sekalipun. Sahaya ni mana hamba. Sekarang ni hamba tak ada. Dulu-dulu hamba ada. Hamba ni meluas. Di seluruh dunia ada. Negara barat pun ada hamba. Di belah timur tengah pun ada hamba. Di tanah Melayu ni saya tak pasti. Rasanya sejarah tak ada menunjukkan ada hamba di tanah Melayu. Wallahu'alam. Tapi negara Arab ada hamba. Di negara barat pun ada hamba. Orang kulit hitam tu hamba. Dijual, dibeli, diseksa dan sebagainya. Di negara Arab pun begitu juga. Sebelum Islam datang, Arab Jahiliyah ada hamba dan menyeksa hamba mereka. Kemudian Islam datang, Islam melarang penyeksaan hamba. Tapi hamba tu tak ada lagi. Di siapa yang buat kesalahan-kesalahan, antaranya bersetubuh siang hari bulan Ramadan, bayar kafarah, kafarahnya bebaskan hamba. Islam galakkan kita bebaskan. Kalau buat ni, bebas hamba. Kalau bunuh orang, tak sengaja, bayar kafarah, bebaskan hamba. Kalau zihar, bebaskan hamba kafarah. Akhirnya, hamba itu berkurang, sampailah habis langsung. Di zaman Raja Khalid, Raja Arab Saudi, yang ketiga ke keempat saya tak ingat, dia beli semua hamba abdi yang ada di semenanjung Tanah Arab dan dia bebaskan. Raja Khalid.
Haji Khalid ni kaya lah. Sebab masa tu Arab Saudi baru jumpa minyak. Kan? King Faisal, lepas King Faisal, King Khalid tak silap saya. Macam itulah, tengok balik. Nombor 3 atau nombor 4. Jadi hamba dah tak ada sekarang, Sahaya nama dia, Sahaya. Jadi Sahaya tu hamba. Lama-lama kita pun jadi saya. Dia asalnya Sahaya. Saya tu perkataan Sahaya lah. Hamba. Saya tu maksudnya hamba. Kan saya tak makan hari ni. Saya tu hamba tak makan. Rendah diri orang Melayu cakap. Hamba. Baik, seterusnya. Jika sahaya orang sekalipun, bahawa diketahui akan rukun Islam dan rukun iman. Jadi semua orang yang mukallaf, walaupun dia bukan orang merdeka sekalipun hamba, dia wajib tahu rukun Islam dan rukun iman. Tahu tak tuan-tuan semua anak-anak kita ni? Tak payah anak-anak tu satu bab. Kita dalam surau ni, tahu ke tak rukun iman dengan rukun Islam? Dalam surau okey, hak luar surau kan duk merayap kan. Maghrib pun tak tahu ke mana apa semua. Tahu tak rukun iman dan Islam? Tak tahu, berdosa. Sebab tahu tu wajib. Tahu tu wajib, dia kata wajib, wajib atas setiap. Tak tahu, berdosa. Jadi itu masalah. Kalau tanya rukun iman berapa? Rukun iman kata dia 5. Tukar. Itu rukun Islam. Tukar tu boleh tahan lagi. Sebut pun tak betul. Sebut rukun iman berapa? 5. Sebut berapa? Apa 5 tu? Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan itu rukun negara. Bukan rukun iman. Ni kena faham betul-betul. Tak tahu berdosa. Baik, saya tahu Ustaz, tapi saya tak hafal. Tak semestinya hafal tu tahu. Tak semestinya tahu tu kena hafal. Tahu tu yang wajib. Hafal tu sunat. Kan? Macam mana bezanya? Kalau kita tanya, rukun iman berapa? Rukun iman, tak ingat berapa. Cuba sebut. Tak boleh keluar. Tu tak semestinya dia tak tahu. Kita pun tanya, kita pun sebut. Beriman pada Tuhan. Betul-betul. Itu rukun iman. Dia tahulah tu. Tu dah tak dosa lah. Tapi koman sepana lah. Koman sangat. Kalau tahap tu. Kita orang Islam tahap tu. Betul-betul tahap tu. Nama pemain bola pun ingat, nama rukun iman tak ingat. Tapi kalau nak dikira dosa, tak lah. Beriman pada malaikat. Tu betul tu. Aku dengar dulu. Cuma tak ingat kata dia. Maknanya dia tahu. Cuma tak hafal. Hafal lain, tahu lain. Tuan-tuan semua. Cuma sunat hafal lah. Baik, selesai. Farkanul islami khamsatun. An tashhada an la ilaha illallah. An tashhada an la ilaha illallahu. An tashhada an la ilaha illallah. Boleh baca dua. Allah tu boleh baca hu dengan ha. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas salata. Wa tu'tiyaz zakata. Wa tasuma ramadana. Wa tahijjul baital harami. In istata'ta ilaihi sabila. Maka bermula rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam ni 5 perkara. Pertamanya bahawa engkau mensaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenarnya melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah ini rukun Islam bagi orang kafir yang nak masuk Islam. Adapun anak-anak orang Islam yang lahir daripada ibu atau ayahnya yang Islam atau kedua-duanya yang Islam, maka dihukumkan dia tu sebagai Islam walaupun dia tak mengucap.
Misalnya, dia ni, pak dia Islam. Mak dia kafir. Boleh jadi ke macam tu? Boleh jadi tuan-tuan semua? Boleh kan? Macam mana? Pak dia Islam. Nikah dengan kafir. Ahlul kitab. Dia pergi ke Palestin, dia pergi ke Israel, dia pun mengorak. Cuma mengorak dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi nak ke dia lah. Nikah dengan Yahudi. Yahudi ni ahlul kitab. Adalah syarat dia, tapi saya sebut secara ringkas dia. Banyak syarat dia. Yahudi tu mestinya tok nenek dia ni masuk Islam. Masuk Islam pula. Masuk Yahudi ni sebelum daripada dinasahkan agama tu. Sebelum daripada kebangkitan Nabi Isa. Banyaklah syarat, mudah banyak gitulah. Tak payah panjang-panjang syarat tu. Bukan tuan-tuan nak nikah dengan Yahudi pun kan. Cuma bagi tahu ceritanya, boleh nikah dengan kafir ahlul kitab. Ahlul kitab ni antaranya ialah Yahudi. Dengan syarat-syaratnya lah. Jadi dia pun menikah dua ni. Halal nikah. Makanan sembelihan orang Yahudi pun halal. Menikah dengan perempuan Yahudi pun halal. Yahudi Islam kan tak kafir dia. Bila dah menikah dua ni, duduk bersama di rumah. Kan? Suami semayang, bini tak semayang. Siapa nak semayang? Dia orang kafir. Tak. Suami puasa, bini tak puasa. Pening kepala kau tu. Tapi Islam benarkan. Kan? Itu Islam benar. Halal. Bila dah beranak, keluar anak. Anak tadi hukumnya Islam. Sebab sebab mak ayah dia salah seorang Islam. Maka Islam lah automatik tuan-tuan semua. Maka tuan-tuan semua bila dah Islam tadi, agama anak tadi mengikut agama bapa. Dia tak ikut agama mak. Islam secara automatik. Okey? Kemudian katalah dia pun meninggal. Bapa dia tu meninggal. Maka mak dia menjaga. Mak jaga dia lah. Mak dia jaga. Sampailah dia besar. Dia pun umur 20. Dia dihukumkan dengan Islam secara automatik. Walaupun dia tak pernah mengucap Bali, kena mengucap kedak, dia Islam. Pasal bapa dia dulu Islam. Kalau dia mati, diuruskan dengan cara Islam. Walaupun yang jaga dia, mak dia tu orang kafir. Dia duduk rumah orang kafir, duduk rumah orang Yahudi. Kan? Mak dia orang Yahudi. Tiba-tiba umur 15 mati dia. Maka kita orang Islam kena pergi ambil mayat tu, mandikan, kafankan dan kebumikan dengan cara Islam. Sebab dia orang Islam. Dia orang Islam. Melainkan jelas-jelas kita tengok dia sembah berhala. Tu dah murtad lah. Tapi selagi tak ada benda jelas, dia dihukumkan sebagai Islam. Itu mengucap 2 kalimah syahadah. Untuk orang kafir yang nak masuk ke dalam agama Islam. Jadi siapa yang nak masuk Islam, kena mengucap. Datang seorang, jumpa kita. Saya nak masuk Islam. Apa tuan-tuan kena buat? Ajar mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah. Habis, selesai. Islamlah dia. Tak payah nak buat upacara pulut kuning, ayam panggang. Tak payah. Ada yang karut suruh pergi mandi wajib dulu. Mandi wajib apa pula? Mandi wajib pun tak sah. Siapa yang sah mandi wajib? Orang Islam. Orang kafir sah tak mandi wajib? Syarat sah mandi wajib. Tengok. Syarat sah wuduk, syarat sah mandi wajib. Syarat sah wuduk yang pertama, Islam. Orang kafir tak sah wuduk. Ada kot suruh pergi ambil wuduk. Nak masuk Islam, nak mengucap. Ambil wuduk dulu. Kacau tu. Dosa tuan-tuan, macam tu tak boleh. Kita seorang kafir ambil wuduk, tak boleh. Pula yang kedua, kalaulah dia nak pergi ambil wuduk tu, mati dia. Dalam perjalanan dia nak pergi ambil wuduk tu,
Kelinci terantuk kepala, mati. Maka mati dia dalam keadaan kafir. Siapa Allah Ta'ala tanya akhirat besok-besok? Kita. Allah Ta'ala tanya, pasal apa kau tak ajar mengucap masuk Islam ni? Memang betul lah dia dah ditakdirkan mati dalam kafir. Tapi asbab. Allah Ta'ala tanya, pasal apa kau tak ajar dia mengucap? Supaya dia mati dalam Islam. Macam mana kita nak jawab akhirat besok? Saya suruh ambil wudu. Pasal apa kau ambil wudu? Tak sah ambil wudu. Tu tak kena balung kat malaikat. Sebab tu tuan-tuan jangan buat macam tu. Ada setengah-setengah orang dia ajar pergi ambil wuduk dulu. Nak masuk Islam, ambil wuduk dulu. Tak kena. Saya nak masuk Islam, asyhadu. Ikut terus tuan-tuan semua. Patut tuan-tuan berlumba-lumba nak mengislamkan orang. Tuan-tuan dapat pahala besar. Tunggu malam karang lah. Tu imam masukkan Islam. Alah, tu imam buat apa? Masuk Islam bukan payah pun. Ajar je mengucap. Lepas tu, bawa pergi pejabat agama untuk register. Itu di pejabat agama dia ajar sekali lagi. Biasa gitulah untuk formality saja. Kan? Tapi dia dari segi Islam dia dengan Allah Ta'ala dah Islam. Mati dia sebagai seorang Islam. Kena mengucap 2 kalimah syahadah. Baik. Kalau tak mengucap, boleh hukum Islam ke? Tak boleh. Tak boleh hukum Islam. Dari segi hukum dunia. Sembelihan dia tak boleh makan. Dia tak boleh menikah dengan orang Islam. Dia mati tak boleh semayang ke atas dia. Tak boleh ke bumi di perkuburan orang Islam. Walaupun dia masa hidup dia dah percaya ke agama Islam. Dia yakin ke agama Islam. Aku yakin agama Islam ni agama yang bagus betul. Tak ada macam agama Islam. Dia yakin dia semua macam tu. Tapi dia tak dah mengucap. Maka tak hukum sebagai Islam. Akhirat besok-besok iman dia tu serah pada Allah. Serah pada Allah. Dalam mazhab Abu Hasan Asy'ari, orang yang percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad tapi dia tak mengucap masa hidup dunia dia. Dia tak mengucap tu pasal tak ada peluang nak mengucap. Bukan kerana disuruh dia tak nak, lain. Tak ada peluang. Maka dalam mazhab Abu Hasan Asy'ari, dia di sisi Allah di akhirat besok-besok dia beriman. Maka dia insya-Allah terlepas. Tapi itu hal akhirat lah. Itu Allah Ta'ala yang akan uruskan. Kita hal dunia ni tak ada mengucap, tak ada. Ada mengucap, Islam. Itu ya. Sebab kita nak tengok tanda. Tak ada tanda, tak ada. Hal Allah Ta'ala di akhirat besok-besok. Okey. Sebab itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Abu Talib, pak saudara Nabi, adakah dia di akhirat besok-besok, dia selamat atau tak selamat, Abu Talib. Di dunia dia bukan Islam, sebab dia tak pernah mengucap. Itu sepakat. Tak boleh semandi dia, tak boleh semayang, tak boleh apa. Cuma di akhirat, adakah dia akan selamat atau tak? Itu khilaf ulama. Itu kena faham. Tapi di dunia, hukum dia orang bukan Islam. Sebab dia tak pernah mengucap. Tapi dia percaya ke Nabi Muhammad Nabi? Ya, dia percaya. Sebab tu dia tak tentang Nabi Muhammad SAW. Lepas tu berlaku khilaf lah. Itu perdebatan di antara ulama. Baik, selesai satu. Rukun Islam yang kedua, dan engkau mendirikan sembahyang. Rukun Islam kedua, mendirikan sembahyang. Okay, sembahyang 5 waktu, sehari semalam. Dan memberi zakat, keluar zakat, itu rukun Islam. Sebab tu tak bayar zakat ni besar dosa tu semua sebab dia rukun Islam. Tapi berapa ramai orang yang tak bayar zakat? Meniaga tak bayar zakat. Boleh ke meniaga tak bayar zakat? Kena bayarlah zakat. Dan puasa bulan Ramadan, rukun Islam juga. Dan haji engkau akan Baitullahil Haram jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Mana kuasa mampu sampai kepadanya. Barang siapa yang mampu sampai kepadanya, kemudian dia tak pergi haji, maka mati dia. Mati dia dalam keadaan melakukan dosa besar. Sebab haji ni dosa. Haji ni rukun Islam. Tak buat dosa besar.
Ini tuan-tuan semua kena ambil perhatian. Kita ada duit. Kita ada kemampuan dalam bank. Duit kita ada 1 juta. Boleh pergi haji. Boleh beli package 30,000 boleh. Duit 1 juta. 30 takkan tak boleh pergi beli kan? Okey. Tapi dia tak pergi haji. Tubuh badan dia sihat apa semua. Tak ada halangan, tak ada apa. Cukup syarat lah mudahnya. Dia tak pergi haji. Tak apa. Sebab haji ni dia tak wajib buat segera dalam mazhab Syafi'i. Kan? Boleh? Tahun ni dia ada duit 1 juta. Dia tak pergi haji. Tak apa. Dia tak wajib buat segera. Tak berdosa lagi. Tahun depan tak pergi lagi. Tahun depan tak pergi lagi. Tahun depan tak pergi lagi. Tak apa, tak berdosa. Tapi dia dah wajib. Tapi dia tak wajib buat segera. Sebab haji ni alat tarakhi. Maknanya wajib tapi tidak wajib dibuat segera. Beza dengan puasa. Masuk bulan Ramadan, kena puasa. Tak boleh kata, saya nak tangguh ke bulan Syawal puasa saya. Tak boleh. Kan? Okey. Dia pun tak pergi haji. Dia wajib haji katalah tahun bulan Zulhijjah, tahun payah nak ingat, nak kira orang Islam, kira tahun Masiah senang. 2010. Bulan Zulhijjah tahun 2010, tahun tu 2010 tu dia wajib haji. Dia pun tak buatlah haji. Tahun 2023 meninggal, dia tak pergi haji. Maka dia dikira melakukan apa? Dosa besar. Mati dia dalam keadaan dosa besar. Bila start dosa besar dia? Tu nak tahu situ. Bila start dosa besar dia? Start daripada tahun 2010. Akhir bulan Zulhijjah. Habis musim haji tu, dia di start kira. Dia buat dosa besar. Sampai ke tahun 2023. Hari dia mati. Baik. Pada haji tu bab lain pula. Tu dia tak pergi ni. Badal tu, badal, ganti ya. Benda qadha. Tapi tuan-tuan dengar betul-betul ni, saya nak cakap ni, jangan balik dulu. Dengar perhabis. Jangan dengar sekat, pun balik. Tuan-tuan balik. Masalah sikit. Tahun 2015, 2010 tadi dia wajib haji. Tahun 2015, dia pernah menjadi saksi nikah. Faham tak? Dia meninggal tahun 2023. 2015, dia pernah menjadi saksi nikah. Tahun 2023, dia mati. Maka bila dia mati, dia dikira berdosa besar daripada 2010. Masa dia jadi saksi nikah tu, 2015, dia adalah seorang yang berdosa besar, orang fasik. Tapi kita tak tahu lagi masa tu, pasal dia tak mati lagi. Sebab dia haji ni tak wajib buat segera. Maka orang fasik jadi saksi nikah dalam mazhab Syafi'i yang asal. Dengar dulu, jangan balik lagi. Kan balik kan pening kepala pula tuan-tuan semua. Tuan-tuan kata, Ustaz Zaki kata menikah tak sah. Dalam mazhab Syafi'i yang asal tidak sah. Saksi yang fasik, wali yang fasik. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i yang asal macam mana? Kena ulang balik akad nikah. Ini dengar dulu, tak habis lagi tu. Nak cerita ilmiah je dulu, ilmu dari sudut ilmu. Sebab itu ulama sebut orang yang nak jadi saksi nikah ni sebaiknya yang dah pergi haji. Sebaiknya yang dah pergi haji. Tu sebaiknya. Takut jadi risiko macam ni lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita tak pakai fatwa Imam Syafi'i yang asal. Kita pakai fatwa pendapat Imam Ghazali dan beberapa orang ulama lagi yang berfatwa saksi dan wali yang fasik sah nikah di zaman dia. Sebab dah banyak dah sangat orang fasik. Sama Imam Ghazali pun ramai wali yang fasik. Kalau tak boleh menikah. Kan? Fasik ni senang aja tuan-tuan semua. Tak semayang. Fasik dah. Betul ramai kan orang tak semayang sekarang. Kan? Fasik. Pakai seluar pendek banyak kali. Seluar pendek ni dosa kecil. Buka aurat. Tapi banyak kali dia buat.
Tiap-tiap petang berjalan, jogging, gung, seluar pendek dah. Setahun seluar pendek. Fasik. Tak boleh jadi wali dah. Terus. Macam mana? Jadi Imam Ghazali kata, tak boleh jadi, di zaman dia pun dah ramai, maka fatwa dia, wali yang fasik dan saksi yang fasik boleh jadi di zaman ini. Sebab itu tuan-tuan semua begitu. Jadi pakai fatwa Imam Ghazali, tak wajiblah ulang nikah tu. Cuma untuk lebih ihtiyat, berhati-hati. Itu ulama kata, eloknya lah. Kan, yang jadi wali, jadi saksi nikah tu, yang dah pergi haji. Tanya, tuan haji ke? Boleh. Sila. Seeloknya. Tapi bukan wajib, seeloknya. Takut risiko macam tu. Risiko tu ialah. Tapi kalau berlaku gitu sekalipun, tidaklah wajib ulang nikah. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali kata sah nikah dengan wali dan saksi yang fasik. Pendapat itu yang kita pakai sekarang ni. Kan? Kalau tidak, tuan-tuan semua banyaklah pernikahan yang tak sah. Kalau ikut fatwa asal Imam Syafi'i. Kalau dia bertaubat, tak boleh jadi saksi terus. Kena tunggu setahun. Taubat hari ni, tahun depan baru boleh jadi saksi. Gitu. Kan? Itu ikut asal mazhab Syafi'i. Asal yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Boleh je lah tuan-tuan semua. Jangan tuan-tuan balik cerita pula. Ustaz Zaki kata kalau apa benda orang yang jadi saksi tu tak pergi haji, kena menikah semula. La haula wala quwata illa billah. Kalau tuan-tuan tak apa jelas, tak payah cerita, duduk diam sudahlah. Sebab takut jadi cerita tu silap. Dia silap bawa cerita, habis pening. Dia risiko dia tadi, faham? Dia punya, bila dia mati tadi, dia pergi ke belakang. Sebab dia rukun Islam ni haji ni. Dia rukun Islam. Jadi tak buat rukun Islam, boleh dosa besar. Tu. Tapi kalau tak wajib, tak apalah. Dia tak cukup kemampuan dan sebagainya. Baik, haji badal. Macam mana haji badal? Haji badal ni bukan semua orang wajib buat. Tuan-tuan jangan bedal semua haji. Yang wajib buat haji badal ni, wajib buat. Ialah masa hidup, dia dah wajib haji. Macam kes tadi, maka wajiblah buat. Sebagai bayar hutang. Bayar hutang. Macam semayang, tak semayang. Kena qadha lah. Puasa, tak puasa. Kena bayar fidyah. Masa hidup tu, orang ni dia tak puasa. Mati, bayar fidyah. Haji, dia tak pergi haji masa hidup. Dia wajib. Kena bayar. Bukan bayar. Kena buat haji badal. Orang Kelantan panggil upah haji. Sama. Jadi buat tu kerana dia masa hidup dulu dia wajib. Macam puasa juga, masa hidup dia wajib puasa. Kalau budak mati, kita kena bayar fidyah ke? Tak. Sebab masa hidup dulu dia tak wajib puasa. Kan? Anak kita umur 7 tahun mati. Kita pun kira cari duit. Bayar fidyah puasa. Fidyah puasa siapa ni? Anak akulah meninggal. Umur berapa? 7 tahun. 7 tahun mana wajib puasa? Aku nak bayar juga. Engkau lah nak bayar lah. Tapi wajib tu tidak. Pasal apa? Pasal dia tak pernah wajib puasa pun. Nak bayar apa benda? Fidyah apa? Bismillah. Tu haji besar. Jadi siapa yang mampu usahalah pergi. Tak mampu tu bab lain lah. Wajib tu kalau orang yang mampu. Habis di situ. Wa arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan rukun iman itu 6 perkara. Iaitu engkau percayakan Allah dan segala malaikatnya dan segala kitabnya dan segala rasulnya dan hari yang kemudian, yakni hari akhirat, dan dengan qadar kebajikannya. Kebajikan ni maksudnya bahasa lama ni, bahasa lama. Ini benda baik. Kebajikan ni makna benda baik. Dan kejahatannya dan benda buruk.
semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ada 6. Percaya pada Allah, mana yakin bahawasanya ada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Percaya kepada malaikat, yakin adanya malaikat dan kenal sifat-sifat malaikat. Jangan tak kenal pula, pergi letak malaikat ni ada jantina, perempuan. Itu tak kenal lah tu. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Ini yakin ada kitab-kitab yang turun daripada langit. Kan? Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yakin ada Rasul, utusan Allah. Yang nama mereka disebut dalam Quran 25 orang. Yang lebih lagi ramai, kita tak tahu jumlahnya. Yang kelima, beriman pada hari akhirat. Yakin adanya hari akhirat, ada kiamat. Ini hati-hati tuan-tuan semua. Yang jenis satu, yang jenis percaya kepada tak ada hari kiamat. Sebahagian daripada saintis yang dia buat kajian, dia kata kiamat itu tidak ada. Dunia ni akan kekal. Everlasting. Itu bahaya. Siapa percaya macam tu, rosak akidah dia. Boleh keluar daripada Islam. Yang kedua, satu ajaran yang baru, agak barulah, bukan baru sangat pun, baru kita dengar. Di sekitar Lembah Kelang kita ni, ada satu ajaran nama dia Millah Abraham. Pernah dengar nama? Millah Abraham. Ajaran datang daripada seberang Indonesia. Ini ajaran sesat difatwakan oleh Mufti Selangor. Wilayah saya tak pasti ada tak fatwa tu. Salah satu daripada ajaran sesat, Millata Abraham. Millah Abraham. Saya pernah berdebat dengan orang, muzakarah lah. Berdebat tu tak tepat sangat aku. Muzakarah dengan orang yang masuk ajaran ni. Millah Abraham ni. Na'udzubillah min zalik. Kawan saya sendiri. Ustaz jugalah. Ustaz kecil-kecil lah. Tapi boleh terpengaruh. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya pun muzakarah dengan dia. Kenapa ni? Dia pun cerita, apa ajaran Millah Abraham ni? Dia pun cerita. Antara ajaran Millah Abraham ni, Nabi ni tak wujud. Satu rosak. Nabi yang disebut dalam Quran itu, tak ada pun. Adam, Idris tu tak ada. Itu hanya nama bagi masa. Zaman ataupun period. Zaman Adam ni, zaman ni. Macam kita panggil zaman banjir besar, banjir kuning, banjir merah, orang Kelantan panggil. Macam tu. Bukan ada pun Adam, Idris tak ada. Itu nama bagi masa. Habis, rosak satu rukun iman. Yang kedua, kiamat ni tak ada. Dunia ni akan berpusing. Habis zaman Muhammad, dia pusing balik ke zaman Adam. Zaman dia. Sekarang ni duduk zaman Nuh. Dan dia akan berpusing macam tu je. Akan berlaku seperti yang berlaku di zaman Nuh. Jadi sekarang akan berlaku banjir. Akan berlaku banjir. Tu dia tak percaya tu. Bila masa je akan berlaku banjir besar. Tak tahulah dia orang buat kapal ke buat apa. Tapi tak pernah dengar pula dia orang buat apa. Buat bangunan ke Allahu'alam. Itu antara ajaran dia. Masya Allah. Quran ni boleh tafsirkan sendiri. Macam-macam lagi lah. Itu antara kepercayaan dia. Dua benda yang menyebabkan dia rosak akidah. Jangan tuan-tuan semua. Jangan terpengaruh. Kena tengok ajaran-ajaran ni. Anak-anak kita yang suka main internet dan sebagainya ni. Kalau dia dengar asas agama dia tak kuat. Boleh terpengaruh. Jadi rosaklah akidah. Bila tak percaya ada hari kiamat. Tak ada. Dunia ni akan berterusan. Terus. Habis ke zaman Muhammad, pusing balik dia kata. Gitu ya, pusing. Masya Allah. Tak ada kiamat? Tak ada. Waliyadzubillah. Habis di situ. Dan wajib atasnya pula bahawa mengetahui akan aqaidul iman. Dan iaitu segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya dan yang harus pada haknya
Dan segala sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil atas mereka itu, dan yang harus pada hak mereka itu. Maka wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Wallahu alam. Nanti dia akan sebut sifat 20 secara ringkas lah. InsyaAllah. Itu kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على هؤلاء القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي بيت المقدس وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.